Jadi Ustaz ya, macam mana kita nak memahamkan tajuk ni Ustaz ya, pengertian tajuk ni yang lebih mendalam dalam jiwa kita ya. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi sebahagian daripada kita, ataupun sebahagian daripada kita akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Jadi apakah Ramadan yang ada ini hanya berlalu begitu saja? Minta Ustaz kupas sedikit tajuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Ustaz Moderator Tuan Haji Ahmad Zaki. Seterusnya yang berhormat Tuan Haji Salihin Muhyi, Sekolah Agama Sahabul Sa'adah Datuk Marzuki, Tuan Imam, para alim ulama, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat ahli panel saya, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli dan Al-Fadhil Ustaz Samad Dusuki Durrani. Berkenaan dengan tajuk yang kita ingin ulas pada pagi ini, bagi saya ada beberapa perkara yang penting yang menyebabkan mungkin ia digelar sebagai usah engkau pergi. Yang pertama, Ramadan ini adalah satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah, dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Hibban yang sahih dan menurut sebahagian ulama muhaqqiqin sahih li ghairihi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi membebaskan manusia daripada neraka, dan itu bukan hanya pada 10 hari terakhir, tetapi wadzalika kulla lailah, pada setiap malam. Maka kita merasakan pintu rahmat Allah terbuka begitu hebat dan besar pada bulan ini. Maka bagi mereka yang meyakini hebatnya ganjaran Allah dan syurga itu, dan gerunnya punishment atau hukuman-hukuman yang ada dalam api neraka, maka bulan ini sangat-sangat dicintai. Sebagaimana cintanya kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah dan bertemu dengan Allah, dan betapa gerunnya kita untuk dilontarkan dalam api neraka. Maka atas sebab itulah kita inginkan kalau boleh kita masih lagi ada ruang untuk terus meminta keampunan daripada Allah. Maka kita bimbang tamatnya Ramadan ini akan terus menjadi satu tanda kita ni munafik atau betul-betul seorang mukmin. Kerana sebenarnya yang kedua tuan-tuan, Ramadan ini memang bulan untuk memisahkan siapa yang munafik dan siapa yang mukmin. Maka dengan tamatnya Ramadan, keputusan sudah ada di tangan. Dia macam apa nama tu, rancangan televisyen lah. Dia sampai kat ujung tu, daripada pusingan kelayakan ramai yang masuk, seorang kena fired, seorang kena fired, seorang kena fired, tinggal sikit. Akhirnya grand finale 2 orang saja. Tengok siapa yang hired. Okey. So keputusan itu akan mula dilakukan, maknanya di hujung Ramadan akhirnya Nabi SAW yang kata, Raghima anfi imri'in adraka Ramadan falam yughfar lah, dalam suatu hadis yang hasan. Malang dan musibahlah bagi sesiapa yang dapat masuk Ramadan, dia keluar Ramadan masih belum diampunkan dosanya. Masya Allah tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani yang lain ada tambahannya, iaitulah ab'adahullah, dia akan dijauhkan daripada Allah wa adkhalahu nar, dan dia akan dilontar dalam api neraka. Karena itulah tuan-tuan, kita bimbang Ramadan ini ingin tamat, kita sudah mendapat keampunan atau belum? Malam tadi amalan-amalan kita adakah sudah mencukupi berbanding dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Adakah di sana sincerity, keikhlasan kita sudah cukup untuk melayakkan kita mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang kedua tuan-tuan. Karena itulah kita risau, kita bimbang, Ramadan sudah ingin tamat, kita sudah mendapat keampunan atau belum mendapatnya tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita risau dengan penamatan Ramadan ini? Kita bimbang kerana
Ramadan sepatutnya menjadikan kita seseorang yang lain. Tetapi dengan hasil tarbiyah 25 Ramadan yang lalu, adakah kita sudah berjaya menjadi seorang yang lain? Bukan lain pada wajah kita, bukan lain pada misai kita yang sudah dicukur, bukan lain pada rambut kita yang baru balik umrah lalu botak, licin, tetapi lain pada hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Ramadan, bulan memisahkan, sebagaimana yang disebut tadi, memisahkan di antara mukmin dan munafik. Berkatalah Al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh beliau, menyebut tentang Ramadan, fahuwa ghanamun lil mu'min wa niqmatun lil fajir, ataupun dalam riwayat yang lain, wa niqmatun lil munafiq. Ramadan ini adalah bulan keberhasilan bagi orang mukmin, dan ia adalah bulan musibah, bala, disaster bagi orang the hypocrites. Kerana itulah di awal hadis itu diceritakan oleh Nabi SAW, sebelum datang bulan Ramadan lagi, orang munafik sudah bertambah dosanya. Dan sebelum sampai Ramadan lagi, orang mukmin sudah bertambah pahalanya. Dan apabila masuknya Ramadan, orang munafik bertambah kenifakannya, dan orang mukmin bertambah keimanannya. Bagaimana tuan-tuan? Hari ini Ramadan adalah bulan pembersihan jiwa. Bukan hanya penundukan dari sudut fizikal kita, sujud pada Allah kita makin banyak, ya, kita punya serban makin kemas, jubah kita masih makin bagus, makin banyak pakai jubah, minyak wangi kita makin banyak kita pakai sebab banyak pergi masjid, ya. Tetapi bukan sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya dan confirm berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Bulan Ramadan, bulan pembersihan dalaman kita. Maksudnya, hari ini tuan-tuan, saya minta maaf, saya terpaksa kongsi satu berita yang mungkin disturbing bagi ramai orang. Apabila datang kepada saya email-email daripada lelaki, daripada wanita, daripada suami, daripada bapa, daripada ibu, mengisahkan bagaimana orang-orang yang luarannya nampak saleh tetapi dalamannya hancur. Yang luarannya seorang hafiz Al-Quran. Ini bukan semua, jangan salahkan semua, saya tidak mengatakan semua. Ini saya nak nyatakan kekeliruan masyarakat hari ini. Kita mengadili seseorang biasanya daripada amal zahirnya, daripada pakaiannya. Memang itu yang dituntut oleh Allah, memang itu yang diminta sahaja, ya. Tetapi rupanya apabila kita balik ke rumah, kitalah orang yang paling kerap memukul isteri kita. Apa artinya kalau Ramadan tamat, kita masih begitu? Di masjid kitalah yang paling kuat menangisnya apabila berlakunya solat tahajud dan solat taubat. Tapi di rumah kita masih lagi sebagaimana sebelum Ramadan. Anak masih kita abaikan, isteri masih kita pukul-pukulkan. Dan yang lebih teruk daripada itu, ada pula wanita-wanita yang berlatar belakangkan agama, isteri-isteri orang yang masih menjalinkan hubungan cinta dengan suami-suami orang, menggunakan WhatsApp, menggunakan Kako, saya pun tak ingat tuan-tuan, Kako Talk, apa nama dia, ya, WeChat, lagi apa, Line. Ini dia orang muda punya, kita tak pernah reti sangat, kan? Menggunakan perkara ini, maka hilanglah malu kewanitaannya. Apabila wanita hari ini mula menggunakan semua alatan-alatan ini, malu mereka hilang 1% setiap hari, tuan-tuan. Percaya atau tidak? Mereka di luarnya nampak malu, jalan tunduk. Kalau jalan tu agaknya tunduk. Saya ingat masa saya di Nilam Puri dahulu, wanita-wanita yang solehah, bakal-bakal solehah ini apabila jalan di koridor, nampak kita orang lelaki ni punya solehahnya, tuan-tuan, dia tunduk tu sampai terlanggar fire extinguisher tu. Itu dia solehah sungguh tu, tuan-tuan. Tak mau tengok kita tu. Tapi we never know. Jubah-jubah itulah sebenarnya luaran sahaja. Tudung-tudung labu itu luaran sahaja. Maka kerana itulah Nabi SAW kata, innar rajul la ya'mala amala ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Masya Allah, tuan-tuan. Kamu akan lihat ada seorang lelaki atau perempuan yang beramal kelihatannya dengan amalan ahli syurga, tapi akhirnya mereka sebagai ahli neraka. Inilah dia Ramadan, tuan-tuan, untuk
kita menyemak dalam kita, bukan hanya luaran ini. Kita hadir di masjid ini bagus tuan-tuan, tapi dalaman kita adakah yura'udan nas wala yadhkurunallaha illa qalila? Sekadar untuk menunjuk kepada keluarga, sebagai untuk menunjuk kepada manusia kita hadir, tetapi tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sahaja. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dan ada juga Nabi kata, orang lelaki dan perempuan yang beramal dengan amalan ahli neraka, wa innahu lamin ahlil jannah, tapi dia masuk syurga. Ini menunjukkan jangan henti kita minta istiqamah. Istiqamah daripada Ramadan sampai keluar Ramadan. Kerana itulah tuan-tuan, apabila keluar saja Ramadan, istiqamah kita akan dilihat dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bimbang, adakah kita sudah bersedia untuk dilihat dan dinilai istiqamah kita di luar Ramadan? Saya rasa cukup sekadar itu untuk pusingan permulaan. Wallahu taala alam.